dalam pertemuan ini. Seterusnya saya akan menyerahkan perbincangan pada malam ini dengan Bro Azli lah. Walaupun seorang, walaupun hanya ada Airil, tapi saya lihat Airil ni konsisten lah daripada bulan 3 tahun lepas sehingga ke hari ini. Alhamdulillah Airil saya boleh kata konsisten. Cuma waktu sekolah je tak dapat bersama. Saya ingin beritahu juga yang line saya di Perlis ini sangat tidak baguslah, poor connection. So saya mohon maaf sekiranya saya tidak dapat terus sampai habis perbincangan kita. Namun saya mengharapkan kemudahan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar perbincangan ini dapat diteruskan. Mudah-mudahan semua yang hadir, kepada Bro Azli, kepada Ahmad Irfan yang bersama Bro Azli pada malam ini dapat bersama-sama dalam perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah saya serahkan perbincangan kita ini kepada Bro Azli. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara Bro yang lain? Boleh dengar Bro Azli. Alhamdulillah. Perbincangan kita kali ini agak sikit berbeza lah dibanding dengan perbincangan yang biasanya kita bincangkan. Cuma sebelum tu lah kita warming up dulu perbincangan ni. Siapa yang ada follow Prince Smith punya insiden baru-baru ni? Ada tak yang dekat sini yang follow atau baca ke atau ada tengok IG dia ke atau YouTube berkaitan dengan insiden ataupun peristiwa yang berlaku, kejadian yang berlaku pada Prince Smith? Boleh bagi kongsikan pandangan atau pengalaman dia. Ada? Yes, sila terus. Siapa tu? Zaki. Okey. Saya mula-mula sekali, saya mula-mula sebelum kes ni tertular dalam media sosial, saya adalah tengok mula-mula the first video tentang kejadian yang dia paranoid dalam rumah dia tu disebabkan ada gangguan dan sebagainya tu. Before ni saya adalah tak follow sangat lah sebab kebanyakannya orang komen kata dia hanyalah sekadar konspirasi yang tak logik lah dan sebagainya kan. Hanya sekadar dibuat-buat. Lepas tu the first video yang saya tengok daripada Prince Smith yang dia kena gangguan tu, start from that lah saya ada tengok follow satu-satu until lah yang kena dipanggil dengan ustaz daripada pusat rawatan Al-Idrus tu. So based on saya tengok video tu, mula-mula saya macam tak berapa, saya pun ragu-ragu lah sebenarnya apa yang terjadi dalam rumah dia tu disebabkan paranoid, disebabkan dia duduk seorang-seorang ke ataupun mental dia sendiri ke yang dia banyak berhalusinasi ke disebabkan yelah bila kita duduk seorang-seorang ni kita setan pun akan hasut kita untuk berfikir pelik-pelik dan sebagainya. So dia hanya bermain di dalam situasi, dia hanya bermain di dalam rumah dia sendiri, tingkat 3 rumah dia dan juga tingkat 1 rumah dia, di mana itulah menjadikan konten yang ditunjuk dalam cerita tu lah. Bila dia naik tingkat 3 je, dia dengar ada footstep lah dan sebagainya, sampaikan mula-mula video pertama tu tak core sangat lah. Memang nampak macam tak ada insiden-insiden yang pelik. Bila yang sebelum, tak silap saya, sebelum yang the last video sebelum yang pusat Al-Idrus datang ke rumah dia tu, yang tu baru nampak core. Yang dia buat testament, dia nak pergi ke tingkat 3, dia nak cuba tidur untuk satu malam tu sebabkan dia nak buktikan diri dia yang dia tu berani. And then the second one sebab konten untuk YouTube dia lah. Masa dia tidur dekat bilik dia tu, masa tu dalam pukul 3 tak silap saya ingat saya, masa tu lah tiba-tiba benda yang raib tu dia taklah menjelma, cuma dia menunjukkan reaction di dalam bilik tu. Ada footstep berlari. Masa tu memang caught dalam kamera lah. Memang kalau bro tengok, bro boleh tengok lah ada bunyi macam footstep berlari towards dia lah. Kemudian ada jiran datang
daripada rumah depan dia tu. Itu pun saya pun agak janggal juga, macam mana dia kata rumah yang jauh boleh dengar bunyi sehinggakan tepi telinga dia sendiri. Rumah dia tu bukannya berjiran sebelah, berhadapan. Ada jalan dan rumah sedepan tu. Itu pun saya pun tak pasti. Dan masa dia yang ni yang pelik juga lah. Kemudian bila jiran datang ke rumah dia tu, troli yang kalau tengok troli yang common kat pasar raya tu, ada kat rumah dia. Masa dia tengah cakap dengan jiran dia dalam rumah dia tu, jemput masuk, tiba troli tu bergerak. Saya pun jadi lebih suspicious lah. Sebenarnya apa yang berlaku ni kan, disebabkan gangguan jin ke, ataupun daripada mystery box yang dikatakan dia beli daripada website dark web dan sebagainya, dan daripada dark web tu bungkusan tu ada sumpahan lah daripada pengamalan sihir dan sebagainya. Itu pun menjadikan saya tak pasti sebenarnya tujuan dia ni sekadar konten ataupun dia nak menunjukkan kewujudan jin dan ada kepercayaan sihir dan sebagainya, ataupun saka daripada Prince Smith tu sendiri, daripada keluarga dia. Itu yang saya rasa mungkin saya tak jelas lah. Even dia dah panggil ustaz tu, kalau bro tengok dia punya misteri tu, dia cerita macam besar lah masalah dia kan. Tapi rupanya bila ustaz tu datang, memang saya terkejut lah. Within berapa belas minit tiba-tiba dah settle. Jadi tak faham lah sebenarnya betul ke dia kan. Ustaz tu pula dengan dia punya bacaan zikir dia tu pun macam wallahualam lah. Bro boleh tengok lah dan bro boleh teliti sendiri. Saya pun tak pasti. Tapi itulah sekadar apa yang saya kongsikan daripada saya ada follow up sikit-sikit sebanyak je lah. Itu je. Baik, terima kasih Zaki. Siapa lagi yang ada pengalaman dan menonton video YouTube tu, ada pandangan yang lain atau nak berikan sedikit pendapat terkait dengan insiden tersebut? Ada? Okey, kalau semuanya off mic, okey, menunjukkan semua tak ada pengalaman lah. Ataupun tak ada insiden tu tidak dapat ditonton lagi, atau mungkin lepas pada ni boleh ke channel YouTube Prince Smith, dia juga ada tayangkan lah ataupun dia share benda tu terus menerus kan. Intinya sebenarnya benar atau tidak peristiwa tersebut, kita tak boleh nak jadikan sandaran kecuali benar-benarlah kita dapat mengesahkannya daripada orang yang melaluinya sendiri, dan itu antara perkara yang kadang-kadang kita tak boleh terlalu egois dalam segi nak meletakkan sesuatu, sama ada itu mainan dan sebagainya. Kita terima berdasarkan apa yang disampaikan. Kalau dalam Islam tu nahnu nahkum bi dhawahir, kita tu hanya menilai berdasarkan yang zahir. Apa yang disampaikan, apa yang dikongsikan itu. Cuma insiden yang paling penting sebenarnya untuk bincang kita minggu ni berkaitan dengan gangguan jin, gangguan makhluk yang tidak dapat kita lihat sekalipun, dan juga realitinya, macam mana menghadapinya. Ceritanya bukan kita nak belajar tentang ruqyah pada hari ini, bukan tentang teknik ayat-ayat ruqyah untuk menghalang diri daripada maksudnya amalan-amalan tertentu yang perlu dibuat untuk menghadapi peristiwa-peristiwa sedemikian. Tapi secara prinsipnya, kenapa bro ceritakan dulu tentang kisah Prince Smith tu, kerana dia terkait rapat dengan perkara yang sangat mendapat liputan dalam sosial media. Dan sebenarnya kenapa perbincangan minggu ni berkaitan dengan gangguan makhluk halus atau cerita yang seram atau berkaitan dengan misteri misalnya, kerana menurut bro lah, berdasarkan penelitian dia tengok di YouTube, semakin banyak channel-channel yang memaparkan tentang cerita seram, cerita hantu ke cerita misteri yang sebenarnya menjadi tarikan di kalangan penonton, viewer, kerana adanya elemen
suspense, elemen misteri, elemen terkejut maupun merungkai atau mengimajinasikan keadaan-keadaan yang misteri itu untuk dihadapi. Dan tidak kurang sebenarnya itu berdasarkan pengalaman sebenar yang disampaikan oleh orang per orang. Wallahualam dari segi kita nak letakkan benar-benar seperti yang disampaikan atau tidak. Tapi sebelum itu, kalau ditanya kan, kita menuduh orang untuk tidak tidak mempercayai atau menafikan kejadian tersebut. Bro nak tanya dulu, menurut anda bagaimana kisah-kisah yang disampaikan atau kisah-kisah misteri yang berlega di tengah-tengah masyarakat berkaitan ini? Adakah pendapat sahabat semua kat sini setuju bahawa insiden itu ada, atau sebenarnya itu hanyalah mainan minda sahaja? Mana satu yang menurut, mungkin tanya Airil dulu. Menurut Airil, kes-kes seperti gangguan makhluk ke ataupun misteri-misteri sedemikian sebenarnya ada atau tidak? Atau hanyalah mitos ataupun memang betul-betul ada? Mungkin Airil sendiri ada pengalaman, boleh kongsi kepada kita semua. Sorry Bro Azli. Bro Azli boleh terangkan balik sebab tak clear sangat. Okey, berkaitan dengan kisah misteri, kisah gangguan makhluk ke kan, kerasukan whatsoever, yang seangkatan dengannya itu, pernah tak mengalaminya atau apa pandangan Airil terhadap insiden-insiden tersebut? Sekejap rasanya ada kot satu benda jadi. Boleh ceritakan? Sekejap. Dia macam satu malam tu ayah saya selalu dia macam selalu keluar malam-malam, lepak dengan kawan. Lepas tu selalu balik lewat lah. Lepas tu bila dia balik lewat tu, bila dia balik lewat tu dalam pukul 2-3 pagi tu, adik saya yang kecil tu macam menangis lah, macam menangis. Lepas tu dia macam menangis macam tak ada apa pun sebenarnya jadi, tapi dia menangis tiba-tiba. Lepas tu dalam 30 minit, sejam, okey. Pagi tu bila bangun, nampak kat kaki, kat lutut adik saya tu macam lebam-lebam. Dia macam tu lah. Saya tak dapat nak cerita detail sangat, saya tak pandai nak cerita. Pengamatan Airil itu berlaku memang misteri lah. Sebab misteri juga lah, dia macam selalu juga terjadi lebam-lebam dekat kaki, kat lengan. Dan menurut Airil itu gangguan lah. Baik. Terima kasih Airil untuk kisah yang dikongsikan. Ada lagi nak disampaikan? Yang ni pengalaman saya sendiri kot. Saya kena sendiri, tapi saya kena time tu saya tengah tidur. Dalam pukul 2 pagi, 1 pagi tu saya terjaga. Lepas tu bila saya nak kalih tu, nak beralih tempat tidur, kaki saya tak boleh nak gerak. Lepas tu saya pasrah lah. Saya baca habis lah semua surah-surah ayat-ayat yang saya ingat. Dah berpeluh apa semua tu, baru lepas gerak-gerak kaki. Lepas tu sambung tidur balik lah. Esok demam. Besoknya demam Artinya gangguan tu berlaku pada Airil dengan kaki tak boleh gerak, dan kemudiannya berusaha dan akhirnya esoknya demam lah. Sebab rumah saya memang rumah saya sebelah hutan. Memang depan, belakang, tepi hutan, tak ada jiran. Dia memang Okey, itu antara kejadian yang terjadi pada Airil untuk kisah-kisah gangguan mungkin menurut Airil lah.
ada yang lain. Mungkin Zaki, pandangan Zaki. Macam mana dengan kisah Airil tadi, Zaki? Apa yang menurut Zaki? Sebenarnya saya pun ada juga kawan yang pernah alami perkara yang sama macam dia tu, yang lebam-lebam. Bahkan pak saudara saya pun pernah kata ada kesan cakar dan sebagainya. Tapi sepanjang hidup saya pernah sekali masa kecil macam mana tadi Airil kena. Wallahualam, masa tu saya masih sekolah tadika. Seingat saya baring di atas katil. Saya pagi tu tiba-tiba tak boleh nak bangun. Diibaratkan seperti ada benda yang menghempap saya, dan saya cuba nak bangun tapi tak boleh bangun. Lepas tu saya minta tolong ayah saya lah, tarik saya, dan dia baca doa wallahualam sebagainya. Lepas kemudian tu baru saya bangun. Perkara insiden tu berlaku dah dalam 2-3 kali lah. Tapi selepas daripada tu sampailah sekarang ni, kepada diri saya sendiri alhamdulillah tak kenalah. Cuma saya lihat perkara macam ni banyak berlaku disebabkan histeria lah kebanyakannya lah. Kadang-kadang kemudian usia-usia muda ni perkara-perkara macam ni biasanya berlaku disebabkan histeria lah, sebabkan stres belajar ke ataupun tension dan sebagainya. Dan kalau nak kata gangguan jin tu, saya pun tak berani nak cakap sebab saya tak alami dalam diri saya sendiri. Cuma benda ni common lah saya lihat dalam asrama lah, benda-benda pelik yang berlaku ni. Itu je lah saya boleh cakap. Ya. Baik, terima kasih Zaki. Memang saya setuju dengan pandangan Zaki tadi yang akhir tu, yang kata bahawa benda ni sangat common terjadi, khususnya di asrama, di kampus, yang mana adanya kehidupan bersendirian dekat situ, dan satu-satu tempat yang jarang-jarang ada orang lah, ataupun kadang-kadang ada waktu yang panjang tak ada orang di situ, maka potensi tu ada situasi-situasi seperti ini ya. Intinya sebenarnya kita nak bicara tentang tadi kita dah kongsikan pengalaman Airil sendiri mengalami beberapa insiden. Zaki sendiri ada melihat dan juga mengalami juga sendiri. Dan tak kalah menariknya, bro juga pernah mengalaminya. So ini cerita yang ada tak yang nak tahu cerita bro macam mana menghadapi situasi ini, dan ada ibrah, ada pelajaran yang akan kita kongsikan dalam pengalaman yang bro alami tu. Bro jumpai beberapa pelajaran utama untuk berhadapan dengan kes-kes sedemikian. Apa pandangan yang lain? Nak tahu ke tak nak tahu ni? Nak. Boleh. Okay, baik. Bro accounted lah kes-kes seperti ini sebenarnya banyak dalam kehidupan daripada kecil. Ini agak storytelling sikit lah pada hari ni. Agak berbeza dengan bincang kita yang biasa. Hari ni kita banyak mengungkap pengalaman dulu. Lepas tu nanti kita akan go through lah apa benda pelajaran yang boleh kita ambil. Bro dulu duduk di kawasan Setinggan. Kalau kawasan Setinggan pada hari ni mungkin dah tak jumpa lah. Kalau dulu Setinggan tu sangat banyak perkampungan di bandar. Dan biasanya tanah-tanah perkampungan ni tak tersusun dan sangat kata kelam kabut lah dia punya rumah kan. Jadi kawasan-kawasan tu dibuka tanpa prosedur yang betul. Kadang-kadang main pacak terus buat rumah. Clear tanah terus buat rumah. Itulah standard beradanya di Setinggan. Kalau nak faham Setinggan tu macam mana, boleh tengok di YouTube filem Setinggan tahun 1981 tak silap. Itu menggambarkan macam mana gaya hidup Setinggan pada zaman tersebut, yang sebenarnya sama macam mana bro hidup lah dulu. Okey, konteksnya adalah bila kawasan Setinggan ni memang kita tak tahu asal usul tempat dan kita tak tahu history tanah tersebut. Jadi bro tinggal di situ dalam keadaan yang pada akhirnya tu memang orang kampung kan, orang masyarakat sekitar situ memang faham betul lah bahawa tempat yang kita tinggal ni ada beberapa kawasan keras. Kalau bahasa dulu panggil keras. Sangat
misteri kadang-kadang kawasan-kawasan tertentu lah, ada di jalan-jalan tertentu. Dan waktu tu untuk cut the story lah, untuk sambung cerita yang utama yang ada pada kisah bro ni, mungkin ada dua kisah utama yang bro rasa ini pengalaman sebenar yang terjadi waktu tu umur sekitar 9 atau 10 tahun. Dan waktu dulu tu rumah bro susah, memang elektrik, api, air tak ada. So nak tengok TV di rumah jiran, di rumah orang lah, rumah orang tak lebih kurang 200-300 meter lah kerja kaki. Dan bukan straight lah, maksudnya kena lalu rumah orang, ada kawasan senyap, kawasan sunyi. Ada satu kawasan tu dia memang satu kampung dah tahu tu kawasan keras. Memang orang tahu malam-malam jarang orang nak lalu tu sendiri, seorang-seorang lah, jalan kaki. Kawasan tu ada satu pokok nangka dan sebelahnya padang. Dan banyak orang memang pernah jumpa macam-macam lembaga, dikabarkan lah, ini orang cerita lah, lembaga dekat padang tu. Jadi waktu tu malam, bila malam tengok TV balik, nak balik rumah tu biasanya dengan abang, lebih pukul 10, kadang pukul 11. So biasanya rutin dengan abang tu sampai je checkpoint kan, daripada satu kawasan tu, dia nak on the way balik, nak sampai ke rumah, memang gelap, memang tak ada lampu dan sunyi kawasan tu. Dan kat pokok nangka tu lah spot yang orang kata macam-macam orang jumpa. So biasanya kita lalu jalan tu dengan abang lah kan, kalau tengok dengan abang berdua, kita akan lari daripada checkpoint pokok nangka tu. Sebelum nampak je kelibat pokok nangka tu, kita dah standby nak lari all the way sampai rumah. Sampai rumah lari, memang berpecut lah, memang tak toleh belakang. Dan itulah rutin biasanya. Jadi ada satu ketika tu, momen waktu tu bro terlupa bahawa masa tu masih umur 10 tahun, dan untuk pengetahuan antum lah, bro ni belum belajar tentang solat lagi, baca Quran apatah lagi jauh. Jadi masih hidup tu dengan kehidupan yang just kata makan tidur lah, pergi sekolah gitu je, just rutin macam tu. Tapi tak faham tentang baca surah ke, tak tahu. Bukan tak tahu langsung lah, ada beberapa surah lah yang pendek-pendek tu kan, khususnya surah yang terakhir 3 terakhir tu, itulah surah yang kita tahu, 3 kul tu, itu je yang bro ada. So dalam insiden tu, kes tu, mula-mula ada dua kejadian lah. Maksudnya masa bro balik seorang tu, mula-mula baca macam-macam, bukan macam baca 3 kul tu lah, ulang kan sampai rumah. Tapi sepanjang baca tu bro merasakan memang ada bunyi tapak kaki kat belakang. To be honest memang ada bunyi tapak kaki, tapi bila kita toleh tak ada orang. Bila kita jalan ke depan, bunyi lagi. Dan kita rasa sesuatu kat belakang, kita rasa something. Dan memang indirectly orang tersebut bulu roma meremang dan soalan lah kan? Tapi bro just tak nak kata hiraukan, tapi takut. Dan waktu tu dah baca-baca tapi tak mempan, bahasa Indonesia tak berkesan. Dan satu lagi peristiwa lagi sekali berlaku, kena jalan kawasan tu seorang. Mula-mula baca, tapi sampai kat tengah jalan tu sangat-sangat kita sudah rasa keliling kita tu rasa macam something yang berbeza. Dan waktu tu, ketika tu lah, masa tu bro agak berbeza tindakan. Bukan baca 3 kul lagi dah, tapi bro berhenti ataupun memperlahankan jalan, kemudian bro dongak ke langit. Ini different yang bro sebenarnya waktu tu fikir macam inilah. Dulu kita fikir hantu tu akan menggigit kita ataupun mencederakan kita kan. Dan ketika tu bro just sebab mungkin kita dah rasa tak ada pilihan kan, nak lari pun macam benda dah rasa dekat sangat benda tu kat belakang. Just bro buat dongakkan kepala ke langit, bercakap dengan Allah macam ni. Word dia, to be honest, sebab ingat sangat momen tu, ya Allah, kalau kau nak jadikan apa-apa, kau jadikanlah. Sesungguhnya aku ni berserah padamu. Padahal aku umur 10 tahun dah tak tahu dah tak ada harapan kan. Suddenly ketika bro dongak ke langit, dah
hanya kepada Allah tanpa baca apa-apa ayat waktu tu, berapa saat setelah itu tiba-tiba perasaan tu hilang ataupun benda yang kita rasa di belakang kita tu hilang dan tapak kaki yang berbunyi tu berhenti. Dan bro jalan dengan rasa lebih lapang dan tenang sepanjang jalan sampai ke rumah. Lepas tu bro ni orang yang takkan percaya untuk satu kali bro akan sentiasa buat eksperimen. So eksperimen bro next day atau next moment lalu lagi dan sengaja balik seorang-seorang pukul 12 lebih kat pukul 1. Semata-mata nak lalu jalan tu dengan metod yang sama. Sebelum sampai ke checkpoint yang menyeramkan tu, dah dongak ke langit, mengharap kepada Allah, hanyalah Allah saja yang tahu apa yang baik dan buruk, kemudian lalu jalan tu. Dan sejak daripada tu, orang kampung tanya bro, kau tak takut kau budak lagi? Tak takut ke lalu jalan tu? Orang macam-macam takut, orang lalu situ takut. Bro cuma jawab satu, Allah dan Nabi. Okey, dekat sini bro belajar tentang satu pengalaman. Sebenarnya untuk bro sendiri, ibrahnya, inilah pengalaman pertama yang bro rasa macam kalau kita serahkan diri kepada Allah, tak ada siapa pun, tak ada apa pun yang boleh memberi gangguan kepada kita. Ini umur 10 tahun. It means the power of menyerah diri kepada Allah tu sebenarnya itulah kunci kepada kita tu akan rasa dilindungi oleh Allah. Okey, itu baru satu cerita. Ada satu lagi kisah. Sebab hari ni bro hanya kisah, 2 kisah je. Itu insiden yang pertama bro belajar tentang berserah kepada Allah. Itulah momennya. Dan sejak pada peristiwa tu memang bro dah rasa masalah ni adalah hanya berserah kepada Allah. Okey. Yang kedua, insiden ni di kampung. Sekitar tahun 2010 bro ingat. Tahun 2010 di kampung Muar, dengan rumah nenek. Waktu tu rumah nenek tu memang agak terperuk sikit lah ataupun terasing daripada banyak rumah. Kemudian dalam sekeliling rumah tu ada satu pokok besar. Pokok tu sangat-sangat rimbun. Waktu tu untuk pengetahuan yang mendengar, waktu tu bro belajar jugalah dengan adalah sikit-sikit kan, belajar dengan kawan-kawan, dengan ustaz yang ajar ruqyah kan. So kita pun cubalah mengamalkannya. Waktu tu masih lagi belajar tentang Islam tu dalam aspek ruqyah je. Kita faham lah Islam ni ubat orang macam tu lah kan. Tapi cerita dia adalah waktu tu balik kampung sebab ada kenduri. So kenduri rumah orang lain lah. So menginap dekat rumah nenek tu. Pada petang tu lepas asar atau dah agak lewat dan nak masuk maghrib juga, bro keliling lah, kononnya buat pagar cewa kan, kononnya lah. Cuma bila kita baca-baca keliling rumah kan, kita cuba buat, dan bro bertemu dengan pokok yang rimbun tu. Dan pokok tu sangat ada something lah. Ketika berdiri depan pokok tu, bro dengar macam ada sesuatu bersembunyi di dalam rimbunan pohon tu. Itu feeling lah Ini bukan betul, tapi feelingnya rasa macam tu. Dan bro baca something dekat situ lah, baca ayat kursi, basic-basic tu je lah. Kemudian balik, malam tak ada apa-apa, tidur. Dalam masa tidur tu, kita pukul 2 lebih dekat masuk pukul 3, tiba-tiba bro terjaga sebab tekak bro rasa macam ada tulang. Kita terjaga macam astagfirullahaladzim, kenapa ni terjaga seorang-seorang tengah malam, semua orang tengah tidur, jaga. Kemudian kat tekak rasa pedih macam kita tulang ikan, kita tusuk tulang ikan masa makan. Berarti ingat petang tadi, malam tadi, sebelum sebenarnya waktu makan malam lah, masa makan malam tu ada makan ikan goreng tapi tak adalah rasa ada tulang. Dan kebetulan waktu tu teringat, aku belum solat isyak lah, astagfirullahaladzim. So ambil wudu, solat. Tak kala setelah selesai solat, pedih tu makin lama makin kuat. Sakitnya tu di sini.
di kerongkong ni, dekat kerongkong itu tu, rasa tertusuk tu melintang. Bukan ke dalam tapi melintang. Waktu berfikirlah juga, aku salah makan ke tadi? So kepalkan nasi, kemudian telan, dia minum air tak hilang-hilang. Pedihnya tu makin lama makin bertambah. Pedih tu makin lama makin bertambah. Dan rasanya makin lama makin sakit, bukan makin hilang ni. Dan takut-takut kat luar kan. Jadi kejutkan mak. Waktu tu bro kejutkan mak pukul 4 lebih. 4 pagi lah. Dah 4 pagi tu kejutkan mak, minta, mak tolong mak tengok ada apa kat leher ni mak. Mak bro pegang dan dia rasa something not right. Dia kata, kenapa leher kau ni? Dan leher bro memang betul-betul waktu tu memang something not right lah. Dia rasa, tersedap bro, dia rasa panas. Dia rasa panas ke dia rasa sejuk bro tak ingat. Tapi maksudnya suhu dia pegang tu, leher waktu tu bukan normal lah. Dia kata ini bukan normal ni, ada something. Kemudian dia bacakan air, kemudian dia suruh minum, dia sapukan. Waktu dia sapu dan dia tolong waktu tu dah nak kan dah pukul waktu tu dah pukul 4 sampai ke pukul 5. Makin lama makin sakit. Makin lama makin banyak tusukan tu rasa. Rupanya di akhir sebelum azan, waktu tu dah baca lah, dia pun suruh baca something. Dia pun baca juga. Dia baca kan. Rupanya bro rasa betul tu, ini to be honest untuk pengalaman. Sini 4, sini 1. Sini 4, sini 1. Dan memang leher bro bengkak. Ada gambar tu dah delete, tapi ada gambar memang menunjukkan leher bro ni sini bengkak. Dan memang rasa sampai ke siang tu dekat situ insiden tu berlaku sampai ke subuh lah. Lepas subuh solat macam biasa, cuma bengkak tu kesan dia sampai 2 hari dia silap. Dan tak tahu apa benda punca, kecuali yang bro tahu ada benda yang cuba attack tapi tak boleh. To be honest memang ada 14 sangat halus lah. Rasa kalau antum pernah sahabat semua pernah rasa tercekik tulang ikan, halusnya rasa tulang ikan tu tertusuk, ada seperti itulah. Tapi rasa betul-betul 4-1 kat sini, rasa sangat. So itulah dua pengalaman bro berhadapan dengan insiden tersebut. Okey, sebelum bro pergi ke pelajaran yang lain, boleh bagi pandangan Iman. Nampaknya Iman baru dengar baru join masuk kita punya perbincangan. Apa pandangan Iman dengan kisah bro yang kedua? Sebab Iman baru dengar yang kedua. Bro, Iman pun tak dengar. Iman tak dapat nak dengar full. So Iman pun tak faham cerita apa sebenarnya. Oh, okey. Kalau siapa nak cerita? Airil, menurut Airil macam mana cerita bro tadi? Macam mana apa? Kisah yang bro cerita tadi dengar tak? Dia clear sikit lah. Oh, okey. Faham ke tak cerita tu? Faham hujung-hujung. Oh, okey. Kalau tak clear, okey, kita tanya Zaki dulu boleh? Boleh. Okey, menurut Zaki macam mana kisah tadi? Saya nak tanya penceritaan bro tadi, apa rawatan yang bro lakukan untuk selesaikan masalah tersebut? Atau adakah bro hanya ruqyah diri sendiri ataupun bro jumpa dengan ustaz ke apa ke? Okey. Ini soalan lah. Baik, sebenarnya waktu ketika insiden yang pertama tu bro selesaikan dengan sendiri. Yang kes pertama iaitu gangguan ketika jalan di kawasan keras, yang misteri yang memang bro sendiri rasa, iaitu bro sendiri handle. Yang kedua ni sebab beza yang pertama dengan yang kedua, yang pertama tu hanyalah macam ikut saja. Sebenarnya ada banyak kisah, tapi hari ini bro hanya cerita dua. Okey, yang pertama tu adalah kes yang mengikut kita lah, jadi ikut jalan dengan bunyi tapak kaki tu, bro hanya mendengar ke langit tanpa ruqyah, cuma berserah diri kepada Allah. Dan yang kedua
memang bro tak jumpa ustaz. Bro just rawat sendiri. Maksudnya kita baca sendiri, dan sebenarnya insiden tu buatkan bro lagi apa dengan kata lain, bro jadi lagi marah lah dengan makhluk yang attack time kita tidur lah. Attack time tidur, bro sangat marah. Sebab apa? Lawan time kita tengah tidur, lepas tu lari kan, macam itu. So intinya dua-dua kisah tu sebenarnya yang bro nak story kat antum sebenarnya berkaitan dengan kisah Prince Smith, gangguan yang Prince Smith lalui. Pertama sekali, untuk berhadapan dengan insiden seperti ini atau kejadian atau makhluk yang cuba mengganggu, pertama sebenarnya pengalaman bro mengajar idrak sila billah. Hubungan kita dengan Allah tu sebenarnya yang menjadi pendinding utama. Kita tu tak akan diapa-apakan. Kita tak akan mampu dicederakan sekalipun. Mungkin sakit, mungkin ada gangguan yang kita rasa. Tapi sebenarnya ketika kita lihat, bagi bro lah, ini pengamatan bro sahaja, kalau apa yang berlaku pada Prince Smith, kerana mungkin adanya keyakinan kepada Allah tu tidak kuat, tidak seutuh keyakinan dia kepada adanya makhluk tadi. Jadi kalau sesiapa sebenarnya, bro pernah jumpa juga orang lain, ketika seseorang merasakan bahawa makhluk lain tu boleh mengapa-apakan dia, boleh cederakan dia, takut, seram, maka sebenarnya dia sudah melepaskan pendinding yang utama. Sebab ketakutan yang hakiki sebenarnya ketakutan kepada Allah, iaitu azab Allah, takut kepada murka Allah, dan hanya mengharapkan Allah je yang pelindung. Inilah sesuatu yang kadang-kadang sebenarnya ramai umat Islam ataupun generasi muda pada hari ini, dia atau bro amatilah bila dengar kisah-kisah mereka, kebanyakan bro agak selalulah dengar kisah-kisah mistik atau misteri seram ni di kalangan di YouTube. Sebenarnya similarity yang ada pada mereka adalah sebenarnya mereka kalau tengok rutin harian sebenarnya tak yakin kepada Allah. Jujur, pendinding yang terbaik adalah ketika kita menyerahkan diri kepada Allah. Itulah pendinding terbaik. Ketika apa pun jadi, kita dah 100%, bukan 50-50, bukan hoping aku berharap Allah tolonglah aku. Itu still belum menyerah diri. Ini bagi bro pengalaman bro, inilah sebenarnya yang belum kita serahkan. Serahkan kita kepada Allah adalah terserah pada Allah apa yang Allah nak buat pada kita, sama ada benda itu ganggu atau tidak. Inilah bentuk penyerahan yang total. Sebab yang melindungi kita sebenarnya Allah SWT. Allah yang akan hantar perlindungan. Penyerahan diri kita kepada Allah itulah sebenarnya bentuk perlindungan. Sedangkan bacaan itu apa? Ini kat sini kita masuk ke elemen ruqyah. Ketika ruqyah tu sebenarnya bukan untuk menakut-nakutkan makhluk. Kalau ada orang rasa ruqyah tu menakutkan dia, melemahkan dia, sebenarnya ruqyah tu untuk menguatkan kita. Kenapa ruqyah, ayat-ayat ruqyah? Sebenarnya ayat-ayat ruqyah itu adalah Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi diturunkan Al-Quran itu untuk jadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Okey. Kebanyakan orang ketika meletakkan Al-Quran itu sebagai seolah-olah pendinding, sebenarnya ingatlah bahawa ketika itu Al-Quran itu tidak jauh daripada ayat jampi serapah semata-mata. Tetapi kalau Al-Quran dijadikan huda itu petunjuk. Kenapa ketika kita baca ayat Al-Quran, jin tu respon misalnya? Sebenarnya itu untuk siapa? Al-Quran tu bukan untuk jin, tapi untuk kita. Ketika kita mengakses Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quan, seharusnya kita tambah kuat. Kita meyakini apa yang Allah sampaikan. Kita meyakini bahawa kedudukan yang Allah janjikan. Kita meyakini siapakah yang berhak menguasai atau siapakah yang benar-benar menguasai alam semesta, manusia, diri kita sendiri. Iaitu bukan jin, bukan syaitan, bukan iblis, tapi Allah SWT. Inilah sebuah konsep
ketika kita meletakkan ayat ruqyah dalam kita menghadapi itu adalah kita menyerahkan kepada Allah SWT segala urusan. Sebaliknya, kalau kita hanya meletakkan, itu yang jadinya sekarang orang merasakan Al-Quran itu sebagai bacaan-bacaan untuk mendinding diri. Dah jadi jampi, sehingga Al-Quran itu bukan dijadikan petunjuk tetapi tangkal. Yang ini yang menjadi rosak. Rosaknya di mana? Ketika Al-Quran itu hanya datang pada diri kita atau kita amalkan untuk baca sebatas ketika jin itu hadir atau gangguan makhluk hadir. Bilakah lagi kita akan berinteraksi dengan Al-Quran? Saatnya gangguan tu berakhir. Gangguan tu berakhir, maka tinggal Al-Quran. Maka Al-Quran itu sepertilah tangkal yang digantung di dinding, tetapi pada hari ini tangkal yang dibacakan. Bukan salah dari segi aspek membacakan Al-Quran, tetapi salahnya adalah tujuan membaca Al-Quran. Intinya sebenarnya pendinding diri itu ada pada diri kita, iaitu keyakinan. Keyakinan hubungan kita dengan Allah, atau dalam bahasa Arab itu dengan idrak silabillah, kesadaran kita terhadap hubungan kita dengan Allah SWT. Adanya Allah sebagai pelindung, adanya Allah sebagai penjaga, dan adanya Allah sebagai penentu hidup dan mati. Seandainya ini ada pada diri seorang Muslim, maka ayat ruqyah itu tidak menjadi keutamaan bagi dia bagi mendinding diri, kecuali sebagai penguat untuk dia sentiasa mengingat Allah. Sebaliknya, kalau menurut Bro ini menurut Bro, kalau kita hanya bergantung ayat ruqyah demi melindungi daripada gangguan jin, maka kita hanyalah bermain-main dalam huda ataupun berinteraksi dengan petunjuk yang Allah turunkan. Sia-sialah, dengan kata lain, sia-sialah Allah menurunkan Al-Quran hanya sekadar untuk menghindari makhluk jin. Wallahualam. Mungkin ada pandangan lain yang nak berkongsi, boleh berikan. Bro, saya saya sokong lah daripada apa yang Bro cakap tadi, sebab sebenarnya kita boleh nampak Al-Quran ni untuk apa kita gunakan dia, kita implement dalam kehidupan kita tu sebagai apa. Macam Bro cakap tadi, kalau kita jadikan Al-Quran ni kita baca dengan niat untuk kita dekatkan diri dengan Allah, maka kita sendiri akan jadi kuat. Kita sendiri takkan terkesan dengan gangguan ataupun macam hasutan-hasutan ataupun benda-benda yang pelik-pelik yang berlaku kan. Kita tak akan rasa macam terkesan. Kita kadang-kadang contohnya macam kita boleh tengok kalau orang tu dia macam terlalu takut, even tutup lampu dalam bilik pun dia dah berdebar, dia rasa ada something wrong ni. Saya ada kawan macam tu, tutup lampu je. Saya pernah alami kat asrama, and kawan dia memang tak boleh duduk bilik seorang-seorang kalau tutup lampu je, dia jerit, dia lari keluar. Dia nak mesti kena ada orang. So saya rasa itulah kelemahan diri kita sebenarnya. Sebab macam Bro cakap, kalau kita baca sekadar untuk kita nak tengok reaction daripada benda-benda gaib tu, maka kita akan nampak lah. Tapi kita sendiri tak kuat sebenarnya. Bahkan kita lebih takut adalah bila kita benda-benda tu dibagi reaksi kepada kita kan. Bahkan kita sendiri menjadi lebih terlalu taksub dengan benda tu lagi. So itulah apa yang saya nampak sebenarnya. Kalau Al-Quran ni, kalau kita baca betul-betul, kita bila ibarat kata kalau kita rasa macam normal lah sebagai manusia, perasaan takut tu kan, bila ada something wrong kita boleh rasa diri kita. So bila kita baca Al-Quran tu, sebenarnya kita kena niat bila kita baca ni, kita lebih dekat dengan Allah. Kita yakin yang bahawasanya Allah tu akan bantu kita. Bukannya bila kita baca Al-Quran, dengan Al-Quran tu akan bantu untuk menjauhkan jin, tapi itu hanyalah asbab supaya Allah SWT pelihara kita. Itulah saya nampak. Untuk jujur pada yang lain, Bro
menghadap berada dalam situasi-situasi, contoh ada orang kadang-kadang ada orang cerita selalu tak, atau di kalangan sahabat pernah tak rasa ketika solat seorang tiba-tiba seolah-olah ada makmum kat belakang, pernah rasa tak? Saya selalu rasa macam tu bro, kalau solat kalau surau Selalu seorang. Dulu bro satu solat dia solat seorang dekat surau itu, kita rasa something yang dekat belakang, macam seolah-olah ada orang sujud juga bila kita sujud. Sebenarnya perlu dengar dalam YouTube kan, orang merasa takut dengan insiden seperti itu. Maksudnya dia rasa takut sebab apa? Siapa kat belakang aku kan seorang. Tapi aku rasa, contoh tiba-tiba dengar macam ada orang takbir Allahu Akbar tapi tak ada orang kan, bagi salam tengok tak ada orang. Kadang-kadang bro kan, sebab apa tau? Bayangkan dia ketika menghadap kepada Allah tetapi masih lagi rasa takut dengan benda yang dia tak nampak. Walhal menurut bro, ini pengalaman bro sendiri, ketika kita sudah tahu bahawa adanya makhluk selain dari kita di alam ini, makhluk gaib yang Allah jadikan daripada jin, itu fitrah kalau dia tu berada di sekeliling kita, kerana Allah menciptakan jin ni bersama-sama dengan kita tu, cuma kita tak boleh akses di antara dua dunia, itu saja. Cuma kadang-kadang ketika orang, ini masalahnya, majoriti masyarakat kita sekarang atau generasi sekarang adalah dia takut sesuatu yang dia tak nampak je dia takut. Artinya dengan kata lain, orang hari ini sangat rapuh keyakinan dia ataupun kedudukan, kekuatan diri dia tu dalam menghadapi masalah. Wajar sebenarnya, tidak dinafikan kenapa pada hari ini ramai orang yang bunuh diri, orang yang makan ambil bahan-bahan terlarang. Sebab apa? Sangat-sangat rapuh jiwanya. Menghadapi sesuatu yang Allah dah kabarkan pun mereka tak boleh. Iaitu dengan cara itulah sebenarnya kita jadi tak ada masalah. Okey, ada makmum, okey, terserah dia lah, dia nak solat juga kan. Kalau bro letak contoh nak solat lah. tak ada masalah kalau setakat encounter benda-benda macam tu. Bahkan ada je nampak kain terbang, itu ada juga pengalaman. Ada blok yang memang misteri, blok tu tiba-tiba satu blok kosong, tiba bro masuk kan, ada something yang rasa, tapi itu bagi bro okey, tak ada masalah. It means kita tahu keberadaan mereka, kita tahu, cuma kita tak letakkan ketakutan kepada mereka. Kerana yang kita takut tu hanya kepada Allah SWT. Dan menurut yang lain, iman rasa macam mana iman? Kebanyakan hari ini tak tahu kalau di kalangan kawan-kawan iman berkaitan dengan isu atau masalah seperti gangguan jin ke ataupun merasakan kehadiran makhluk selain manusia. Pada pandangan iman, kalau daripada cerita kawan-kawan iman sendiri, dia iman adalah satu kisah pada kawan iman ni. Dia cerita iman yang aku selalu sangat aku nak sangat tengok benda tu. Lepas tu dia kata, dah mana kau cek benda tu? Aku kalau masuk kau tengah tidur ke apa, kau 1 pagi 2 pagi aku pergi lah jalan kat blok. Lepas tu macam lepas tu saya tanya, apa function kau benda tu? Aku nak cakap aku tak takut dengan dia. Tapi kalau pada macam fitrah kan, bila kita, sebab ada satu dia pernah cakap kat saya, kalau kita pun jangan berani sangat nak takut dengan benda yang kita pun tak tahu. Nanti bila tu datang betul-betul, baru kau macam okey, baru kau sudah aku takut punya sih. Pasal ada satu lagi ustaz tu cakap dengan kisah dia bersandarkan dengan rasa bukan nak kata hadis, saya takut bukan hadis. Jadi dia punya cakap macam ni, dia punya ayat dia macam ni lah. Jika kamu melihat perkara sesuatu makhluk gaib di depan kamu, jangan takut. Sebaliknya kamu patut kejar dia. Sebab bila tu dikejar, dia akan lari sebab dia takut kepada kamu, kerana kamu ada khalifah. Kamu lebih mulia pada dia. Ada satu lagi ustaz tu cakap, katalah al-ainu kabilat natillah. Dia kali kalau dia pun tak belah juga, banding satu kali dan dia akan pergi. Ataupun dengan ni yang cerita kisah Nabi, dia
Cakap kau pergi kat dia, kau cekik dia. Nanti dia akan jadi kecil. Jadi kalau daripada asrama banyaklah kisah-kisah gangguan jin, ada yang ataupun syaitan yang diorang pernah cerita. Tapi sebab ingat semua akan kata macam diorang takut, diorang lari. Walaupun dalam kawan-kawan saya tu dia bukan seorang yang sangat alim, yang sangat macam kita patut takut kepada Allah semua. Tapi bila dia sendiri berhadapan dengan benda tu, dia pun takut dan dia pun lari. Jadi saya tak tahu lah. Tentulah pendapat saya. Okey. Ini masalah generasi muda, tak tahulah, mungkin generasi tua dulu pun pernah muda, mungkin pernah juga alami benda yang sama. Yang bro jumpai ataupun pengalaman lah, ini pengalaman saja. Bila berinteraksi, bertanya dengan orang-orang, dan bro sebenarnya dulu jumpa perukiah ni yang masuk TV semua tau. Yang masuk TV tu, itulah orang-orang yang bro kenal, bro jumpa, kadang-kadang dia share pengalaman. Dan semuanya kongsi pandangan yang sama. Sebenarnya ayat yang kita hafal tu tak penting, dia kata. Yang penting sebenarnya diri kita, hati kita tu sebenarnya kuat tak kepada Allah. Ketika itu, dan bro cuba relate dengan kisah bro umur 10 tahun kan. Dulu bro tak solat pun. To be honest masa umur 10 tahun, solat pun tak. Maksudnya kita bukan hidup dalam dunia Islami lah. Bro tak hidup dalam dunia Islami, tidak ditekankan tentang solat. Jadi kita pun tak buat amalan-amalan yang sepatutnya. Tapi umur tu waktu tu 10 tahun. Intinya walaupun 10 tahun, tapi bro letakkan keyakinan kepada Allah tu memang betul-betul boleh menghindarkan segala jenis ketakutan. Yang penting memang betul-betul kena submit diri kita, macam seolah-olah macam ni lah. Apa nak jadi, jadilah. Sesungguhnya Allah yang tentukan. Macam tu. Jadi jadilah. Aku kena kacau ke, aku kena ni ke, aku kena nampak ke, macam tu lah. Maksudnya bro letakkan diri ketika berhadapan macam tu. So itulah pengalaman yang bro rasakan, mengajar bro bahawa segala sesuatu, bila nampak haiwan berbisa, bila kita takut lalui jalan yang sebenarnya benda yang bro buat ni bukan hanya untuk masalah makhluk gaib saja. Termasuklah makhluk yang tak gaib. Contohnya haiwan berbisa ke, termasuklah lalu kawasan tu kita tahu kawasan ni kawasan bahaya ni. Ada preman atau ada gangster kan, adanya orang-orang jahat misalnya kan. Tapi untuk diri bro hanya letakkan segalanya di tanganmu ya Allah, aku serah diri. So alhamdulillah so far bagi bro Allah yang selamatkan. Ada orang jahat tapi orang tak kacau kita. Ada orang yang tak baik kat situ tapi orang tak ganggu kita. Padahal orang lain bila lalu macam-macam kes, dah kena ugut, kena peras, kena pau dan sebagainya. Apa yang bro nak katakan dekat sini adalah ketika memang seseorang sudah tahu keberadaan Allah tu agung segala-galanya, maka tidak ada satu pun di muka bumi ni boleh mengganggu-gugat dia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun tidak akan mampu membahayakan dia kecuali dengan atas izin Allah. Maka kat sinilah sebenarnya konsep beriman kepada qada wal qadar yang Allah berikan sebenarnya menjadi tunjang. Ketika belajar mengkaji Islam, qada-qadar, barulah bro lagi yakin dan bro percaya bahawa selama ni inilah benda yang betul-betul menyelamatkan diri kita, iaitu yakin kita buat tu benar, kita bukan buat dengan niat yang jahat. Kenapa? Kalau kita berbalik kepada persoalan iman dan juga Zaki tadi kan, berkaitan dengan kenapa ada orang takut? Kenapa ada orang yang ada orang soleh tapi takut, ada orang jahat pun takut juga. Sebab kunci yang bro jumpa lah bila berinteraksi dengan orang-orang seperti ini, ada orang dia hafal ayat banyak tapi dia tak rasa dekat dengan ayat-ayat tu. Dia cuma hafal je. Dan dia merasakan hafal tu lah yang baca-baca, contoh macam baca ayat tu lah yang sebenarnya mendinding, macam yang Zaki sampaikan tadi. Sehingga interaksi dengan ayat tadi hanyalah sebatas lisan, bukan kepada jiwa yang meyakini apa yang Allah sampaikan tu sebagai penguat pada diri kita. Dan
sebenarnya bro ketika dengar kisah ni dengan peruqyah juga, orang yang ruqyah, orang juga, ustaz juga, dia kisahkan tentang Umar Khattab. Waktu tu belum jumpa hadis, belum jumpa dalil, tapi dengarlah daripada ustaz ni, dia cerita tentang Umar Khattab lalu satu jalan, syaitan lari, maksud jin lari daripada jalan tersebut. Dan itu terus buat inspirasi bro kan. Macam mana aku nak jadi macam Umar? Dan bro fikir, apa yang Umar buat? Apa yang Umar amal? Umar tak baca ayat ketika lalu jalan tu. Umar cuma jalan macam biasa. Tapi syaitan lari. Ada kisah lagi. Saya silap seorang imam. Pada zaman imam tu lah. Satu imam ni bro tak ingat imam apa yang tepatnya. Ketika tu ada orang yang dikatakan kerasukan. Waktu imam tu tengah sibuk mengajar dalam kelas. Dipanggil, imam tolong ada orang yang kerasukan. Imam tu hanya hantar terompah. Dia kata kalau kau tak nak keluar daripada badan orang ni, Tuan punya terompah akan datang. Keluar terus benda tu. Ataupun makhluk jin tu tersebut lah. Dan ketika imam tersebut meninggal, orang yang tadi tu, yang bawa terompah tu, dia buat benda yang sama tapi jin tu tak nak keluar. Sebab tahu imam tu dah tak ada. Dekat sini, waktu tu ustaz tu ceritalah dengan bro, apa benda yang kita boleh belajar? Sebenarnya bukan pada zikir, bukan pada lafaz bacaan yang sebenarnya membuatkan makhluk tadi keluar, tetapi keberadaan orang tadi. Sebenarnya memang betul individu itulah sebenarnya yang menentukan pendinding atau kemampuan dia untuk menghindari masalah gangguan ini atau tidak. Dan sebenarnya untuk itu manusia itu sendiri kena meyakini Allah SWT dengan cara yang benar, dengan kaedah yang benar, seperti mana yang kita dah bahas sebelum ni lah, iaitu dengan berfikir kebenaran Allah, kemudian mencari kebenaran kerasulan ataupun adanya Nabi dan adanya kitab yang diturunkan, kemudian meyakini apa yang ada pada isi-isi kitab tersebut dan berusaha mengamalkan sepenuhnya ayat-ayat atau perintah-perintah Allah dan meninggalkan semampunya seharusnya kita meninggalkan larangan Allah SWT. Itulah sebenarnya yang menjadikan kita itu mempunyai pendinding. Kalau menurut bro, pendindingnya di situ. Banyak lagi kisah-kisah ketakutan-ketakutan. To be honest lah, isteri bro sendiri dulu pun takut juga. Macam tadi kawan Zaki tu kan, gelap takut. Tapi setelah belajar mengkaji Islam dengan benar, akhirnya dia rasa tak ada masalah. Bangun malam-malam ke pukul 3 pagi tak ada masalah. Sebab apa? Kita bukan berani, tetapi kita tahu Allah ada. Sebenarnya ini perkataan yang salah, bukan isu berani sangat. Itu cara yang salah. Orang yang merasa berani adalah orang yang mungkin takut. Siapa paling suka tengok cerita seram? Orang yang berani ke orang yang takut? Tapi biasanya dia akan panggil, kita akan cakap dengan, kau tak berani ke nak tengok cerita hantu? Misalnya kan, filem lah, movie hantu. Bagi orang yang berani je boleh tengok. Tapi realitinya, pengalaman bro tengok, orang yang tengok cerita hantu adalah orang yang takut. Orang yang sibuk nakkan ketakutan. Sebab perasaan takut tu, thrill tu adalah satu keseronokan bagi yang ini. Pada akhirnya, dia jadi takut pada dunia yang sebenar. Mungkin ada yang lain nak tambah? Sebelum kita tutup, mungkin dah dekat 1 jam dah. Kita berbincang, kita berkongsi pandangan. Mungkin ada kata-kata untuk dikongsikan di sini. Kita mulakan dengan Zaki. Siapa nak cerita? Ada soalan ke? Bro Azli, saya nak tanya sikit. Bro Azli pernah handle something case tentang gangguan rasukan ke, macam lebih pada perubatan Islam? Kalau ada bro pernah kena gangguan ke apa, sebab ustaz saya pernah cerita yang orang yang berubat ni, yang tolong ubatkan ni, dia akan macam terima macam gangguan, sampai gangguan kat keluarga sendiri. Betul. Okey, betul juga. So, terima daripada senior bro lah ketika belajar dulu. Dia pun di pengajian di perubatan Darul Syifa. Dan memang untuk pengalaman dia, keluarga dia kena gangguan. Ada yang dia sendiri kena, ada yang gangguan daripada family.
Dan bro juga pernah bantu ruqyah orang. Bukanlah 100% bro seorang. Ada jugalah bro sendiri. Tapi setakat ni bro tak ada gangguan. Maksudnya tak ada bersifat. Yang tadilah serangan tu bersifat peribadi tadilah. Yang bro kena langsung. Iaitu cekik di leher tu. Untuk kiranya kalau dekat tempat sisi lain tak ada. Maksudnya ketika bro bantu orang untuk apa, family bro pun ada jugalah terkena. So tapi tak ada efek apa-apa. Sebab apa? Dia prinsip dia gini je. Kalau bro letak prinsip dia gini simple. Kalau kita letak Allah SWT sebagai penjaga kepada seluruh diri kita dan keluarga kita, pemberi rezeki dia, yang menjadikan baik dan buruk juga dia. Ini kan keimanan kepada qada dan qadar. So perbincangan qada dan qadar tu berkaitan yang ini. Nanti adalah detailnya, tapi konsep dia, kalau orang yakin pada qada dan qadar Allah, maka dia letakkan seluruh perlindungan itu hanya kepada Allah. Mengharapkan Allah saja lindungi. Dan masalah dia adalah ketika bagi bro lah, ini menurut bro, apa penyebab makhluk ni serang family, serang ahli keluarga? Sebenarnya sesetengah orang yang cuba mengubati orang ataupun menjadi perawat. Bagi bro gitulah. Cuma bro tak pernah niat nak jadi perawat. Dulu pernah tapi tak sempat. Tapi akhirnya ketika bro kaji Islam, bro rasa bro lihat Islam tu pada konsep yang sekarang, iaitu holistik, bukan hanya jadi peruqyah ubat orang, tapi sebenarnya kita boleh jadi lebih daripada sekadar peruqyah. Dan ketika kita sampai pada pemahaman yang jelas tentang Islam yang benar, sebenarnya kita boleh bantu orang walaupun kita bukan peruqyah. Ada je yang alhamdulillah bukanlah daripada kita, sebab prinsipnya bukan kita yang mengubati, Allah SWT yang menyelesaikan urusan. Kita hanya menyampaikan, memberi kekuatan kepada orang yang menerima gangguan. Kalau menurut bro gitu. Kalau contohlah ada seorang yang kena gangguan, kita bukan menghalau yang ada di dalam, tapi kita memberikan kekuatan kepada orang yang sedang diganggu itu supaya menyerahkan dirinya kepada Allah, supaya Allah lah yang menguruskan urusan gangguan. Itu konsep yang bro pakai lah. Bro hanya meletakkan, kita hanya letakkan ini urusanmu ya Allah, bukan aku hanya membantu orang ini supaya selesai urusannya. So jadi itu saja prinsip yang bro pakai lah. Bro bukan peruqyah, tapi pernah bantu orang. Macam tu je. Tak perlulah kontak bro kalau ada sakit. Boleh jumpa peruqyah yang lebih mahir. Cuma intinya bro cuma nak tekankan bahawa sebenarnya diri kita lah sepatutnya yang menjadi peruqyah untuk diri kita sendiri. Ada pun masalah pun kita ruqyah diri kita sendiri. Bro pernah alaminya dan bro rasa benda tu tak ada masalah pun. It's not a big deal lah. Kalau masalahnya ketika orang kerasukan, sebenarnya ini sedikitlah angle lain yang banyak juga ustaz dah share, iaitu ketika kita terlalu emosional, terlalu marah, terlalu sedih, terlalu suka, gembira, itu adalah di mana akal hilang daripada tubuh kita, atau akal tidak menguasai diri kita bila kita terlalu mengikuti gharizah. Perbincangan kita sebelum ni kan, gharizah, naluri. Ketika manusia mengikuti naluri, maka akalnya akan menjadi minority atau tidak dominan. Maka waktu tu sebenarnya jiwanya kosong, fikirannya terapung, tidak pada standard waras. Maka wajar adanya gangguan, adanya benda yang mudah masuk. Kalau kita lihat, kenapa kawan saya tak asyik kena? Sebenarnya orang macam ni, menurut bro nasihat bro, kalau bro boleh share kan kepada yang lain, cuba ajak dia banyak berfikir tentang kehidupan. InsyaAllah sebenarnya banyak berfikir itu menguatkan akal, dan akal tu akan membantu kita sentiasa waras, lebih matang, kita tidak panik, kita tidak anxiety, dan kita
menstabilkan jiwa kita. Sebab tu akal tu menjadi kunci, dan mengakses kepada ayat-ayat Allah tu bukan dengan emosi tetapi dengan berfikir. Ayat-ayat Allah tu bersifat mencerahkan kita, enlighten diri kita untuk kita tu lebih cemerlang, lebih matang, lebih tenang. Kenapa orang rasa tenang walaupun dalam keadaan susah? Kerana dia tahu bahawa hidup ni bukan hanya di dunia, dan harta tu bukan penentu kebahagiaan. Kenapa? Dia merasakan kebahagiaan. Dan kebahagiaan tu banyak caranya. Menolong orang, siapa yang pernah tolong orang mesti pernah rasa kebahagiaan. Kebahagiaan melihat kegembiraan orang lain, itu satu kebahagiaan yang tak ada material, nilai material tu tak ada di situ. Wallahualam. Ada soalan lain tak? Ke atau kita nak tanya dulu pandangan? Ya, boleh. Saya ada satu soalan dan saya pun tambah sikit lah. Boleh bro? Boleh. Okay. Saya pun sebelum saya terlupa, saya pun tertarik juga dengan hujah tadi bro yang tentang naluri dan akal tu lah. Saya rasa mungkin kita boleh cerita kat kawan-kawan sebenarnya supaya diorang boleh ubah mindset diorang ni. Rupanya kita ni jangan kita dahulukan naluri. Bila naluri ni semestinya berkait dengan perasaan. Kan bila kita perasaan kita akan cepat emosi lah, cepat takut, sedih dan sebagainya. Jadi kita gunakan akal, kita fikir dulu berbalik kepada akidah kita kan. Kita percaya bahawa Allah ni yang menciptakan makhluk, dan makhluk ni juga bersifat lemah dan ada keterbatasan dia. Maksudnya jin pun dia ada dunia dia sendiri, manusia pun dia ada dunia dia sendiri. Bila jin ni masuk ke dalam saya dengar juga daripada ustaz, ustaz dan juga Haris Iskandar sendiri pun dia pernah bagi tazkirah masa di sekolah Hana and Syak tu. Dia pun cerita bagi tahu bahawa dia dengar daripada ustaz, jin ni bila dia dimasuk dalam dunia manusia, dia ni menjadi lemah, dia terbatas, dia tak seperti di dunia dia sendiri. Maksudnya kalau macam tadi yang Iman kata kita cekik dia tu kan, memang betul. Maksudnya bila jin ni dia datang kepada dunia manusia, dia menjelma jadi rupa paras, ada yang dalam bentuk hantu, manusia dan sebagainya. Bila kita tumbuk dan sebagainya, dia akan beri reaksi lah. Wallahualam lah, saya tak pernah berharapan, tapi ini apa yang ustaz tu bagi tahulah. Sebab setiap makhluk ni ada keterbatasan dia sendiri. Jadinya itu satu point. Dan yang kedua, saya suka juga yang macam mana bro bagi tahu tadi yang kita sendiri sebenarnya kena ubah diri kita. Bahawa saya sendiri alami yang bro kata kita sendiri kena kuatkan diri kita, kita kena yakinkan diri kita. Saya bukanlah nak kata saya ni alim dan sebagainya, tapi apa yang saya katakan dalam diri saya sendirilah. Saya kata sebab perkara ni saya alami dalam asrama sendiri, sebab kehidupan asrama ni kehidupan yang kita kena struggle seorang diri. Kawan-kawan pun umur sebaya kita, jadi diorang ni pun ada berperasaan yang sama macam kita. Kalau kita kata orang cakap hantu, orang lain pun akan perkara yang sama, dia akan semua fikir yang sama. Semua fikir yang sama. Sebab saya pernah alami even setitis darah yang dalam bilik tu, ada satu bilik tu, saya cerita sikit. Satu ada titisan darah, tak tahu siapa dia punya darah tu. Satu bilik tak tidur bilik tu. Semua duduk bilik lain. Rupanya keesokan harinya tuan bilik tu kata darah kaki dia terluka kena kaca. Lepas tu darah tu menjadi. Jadi saya punyalah sampai sehinggakan satu bilik malam tu tak ada orang tidur. Sebabkan trauma lah, ibaratnya ada sebab isteri yang diorang fikir macam pelik-pelik kan, ada hantu masuk kat tingkap dan sebagainya. So sebenarnya kejadian ni hanyalah halusinasi diri kita. Jadi saya alami, saya sendiri selalu jalan kat sekolah. Kadang-kadang saya kan join dalam robotik dan sebagainya. So kadang-kadang kat sekolah, dalam blok sekolah tu dengan asrama tu terpisah. So kena jalan kaki lah dalam berapa minit. Kita rasa jauh juga lah jalan kaki. So normally lah saya akan jalan kaki dalam pukul 2-3 pagi seorang diri. Kadang-kadang terpaksa naik ke kelas tingkat 3 seorang-seorang. So saya sendiri apa saya buat, memang prasangka tu tinggi. Kita rasa macam ada something yang ikut kita lah dan sebagainya. Saya kata kat diri saya, sebenarnya sekata nak zikir pun tak adalah saya membaca Al-Quran pun tak ada juga. Saya kata diri saya kata ingat lagi sebenarnya tak perlu pun nak takut, and Allah tu ada sama kita. Kalau kita yakin Allah tu ada sama kita,
kalau apa pun berlaku tu biarlah dia keluar kan. Allah tu akan bantu kita nanti. Itulah apa yang saya kuatkan di hati dan perasaan saya lah. Dan Ya. adalah junior tanya saya, dia kata macam mana Abang Zaki boleh jalan seorang-seorang dekat tempat gelap ni kan, pergi tandas. Sebab dia takut nak pergi tandas kat tingkat 4. Dia takut nak lepas tu nak kencing kan. Itu pun kejut member pagi-pagi kan. Jom teman aku pergi tandas. Saya steady seorang, bukan nak kata berani lah, tapi saya kata kat dia, saya kata macam ni lah, kalau kau rasa kan, aku macam ni, aku set diri aku, kalau kata benda ni saya paling kerap lah, bila mandi dalam tandas, kita akan tengok atas. Itu normal lah, mandi tandas akan tengok atas. Rasa macam ada something kat atas yang tengok kita mandi kan. So daripada situ lah saya ubah mindset saya kan. Sebab benda tu saya rasa macam dia boleh merosakkan saya punya kepercayaan saya sendiri kepada kita punya akidah kita kan. Ragu-ragu kita tu semakin tinggi kan. So syaitan tu lagi kuat lah kacau kita supaya kita dah takut pada dia. Saya kata kat dia, kalau macam ni, kalau ada benda-benda kau rasa macam takut kan, ada benda-benda tengok, kau cakap macam ni, aku yakin bahawasanya Allah tu ada dengan aku. Kalau benda tu nak menjelma ke depan aku, kita tak payah takut. Kita sebut, kita takbir ke sebut Allah kuat-kuat kan. Kita bangkitkan perasaan kita tu dengan Allah tu lebih kuat kan. Supaya jadi kita ni kita tahu bahawa Allah tu akan bantu kita. Walaupun kita ni tak ada senjata apa-apa nak baca dan sebagainya sebab tak hafal apa-apa. Tapi sekurang-kurangnya kita yakin bahawa bila ada satu masalah tu Allah akan bantu kita yang pertama sekali. Itulah apa yang saya buat lah. So benda tu selepas saya melazimi berhari-hari, so saya rasa normal lah kalau tak ada masalah lah kalau nak berjalan tempat gelap dan sebagainya. Jadi itu kesannya yang paling bagus, kita akan lebih yakin lah kepada Allah. Itulah. Dan soalan saya kepada bro, kadang-kadang saya juga macam bila berseorangan, macam bro kata solat kat surau ke dan sebagainya, memang normal kita akan rasa ada prasangka, ada makhluk lain dan sebagainya. Dan saya juga macam letakkan mindset kan diri saya bahawa saya kaitkan dengan sains lah maksudnya. Kadang-kadang kita dengar bunyi-bunyi suara yang kadang-kadang tak ada pun kat sekeliling kita, tapi kita macam terdengar something kan. Bro pun alami kan. Ya, betul. Jadi saya macam kata kat diri saya, oh benda ni adalah suara daripada otak sebenarnya. Suara daripada otak kita yang menghasilkan suara-suara tu sehingga kan kita rasa macam benda tu ada realiti sekeliling kita. Jadi kadang-kadang bila saya kaitkan dengan sains juga, kadang-kadang saya macam tak apa ni, sebenarnya benda ni kita sendiri yang berhalusinasi lah. Jadi macam mana pandangan bro kalau kita kata kita kaitkan dengan sains juga sebenarnya? Kadang-kadang sains tu perlu pembuktian. Menurut saya bro lah, sains tu perlukan pembuktian yang kadang-kadang apa yang kita alami tu kita tak boleh nak buktikan. Itu yang problemnya dekat situ. Iaitu sains perlu, tapi kita tak boleh nak buktikan kan sama ada, sebab kita sahaja yang alami dan mungkin orang lain tak ada, tak rasa benda tu. Dan bro selalu juga dulu masa besar dulu selalu dengar orang panggil nama tapi tak ada orang. Sangat jelas nama tu tapi tak ada orang. Dan bukan sekali, banyak kali. Sampai pelik. Dan waktu suara tu muncul, tak ada seorang manusia pun ada kat situ. Kata sampai satu kucing pun tak ada. Sampai heran. Sampai bro sampai pergi selang berapa rumah, ronda tau. Ronda mana orang? Tak ada orang. Tapi tak kala ada satu momen tiba-tiba macam riuh je orang. Ramai pula orang kat sini. Tiba-tiba tak ada orang. Bro pernah alami juga insiden-insiden macam tu. Yang mana bro boleh jamin itu bukan halusinasi. Itu bukan suara daripada otak. Sebab insiden tu banyak kali repeated insiden. So bro boleh kata ada perkara yang kita tak boleh nak jangkau dengan kemampuan akal. Menunjukkan apa? Menunjukkan sebenarnya kita terbatas. Ya, terbatas. Ada banyak benda yang kita tak boleh jelaskan dengan akal maupun sains. Dan itu membuktikan bahawa manusia terbatas. Dan banyak rahsia yang kita tak boleh rungkai. Dan itu menjadi kuat bahawa hanya Allah yang tahu apa yang terjadi pada diri kita. Itu sebenarnya bagi bro pelajaran dia. Bukan jadi takut, tapi kita jadi Allah lagi tahu apa yang ada di sebaliknya. Kenapa Allah jadikan semua ni? Mungkin Allah nak tunjukkan bahawa Allah itu ada.
Allah nak tunjukkan pada diri kita bahawa Allah boleh buat sesuatu yang bagi kita tu mustahil. Allah boleh adakan sesuatu yang bagi kita tak logik, tak wajar perkara ni berlaku. Dan banyak insiden yang, sebab bro ni tak tahu kenapa, tapi pengalaman membesar tu banyak dengan misteri juga, hidup dengan yang agak aneh-aneh. Cuma macam Zaki cakap, bro suka yang Zaki sebut tentang zikrullah. Zikrullah kat sini yang bro suka tekankan adalah bukanlah mesti zikrullah bersifat lafzi, tapi zikrullah tu adalah mengingat Allah. Betul-betul kita rasa Allah tu dekat dengan kita. Dan kita seolah-olah ini yang disebut sebagai idrak sila billah, yang mana kita betul-betul merasakan Allah tu ada dekat sangat dengan kita, macam seolah-olah kita berbicara dengan Allah langsung. Macam kita tu, maksudnya bro suka amalkan ketika lalu jalan tempat sorangan, suka bercerita tu seolah-olah bercakap dengan Allah langsung, mengharapkan tolongan. Ya Allah, apa yang harus aku buat? Ya Allah, berikan aku kekuatan, semuanya hanya padamu aku berserah, apa yang jadi jadilah. So, bro selalu ulang-ulang benda tu, macam yang Zaki suka buat tu, hampir sama. Dan itulah menjadikan kita kuat. Bukan sebab kita berani. Orang tu cakap, kau berani kan? Bagi bro, bukan sebab berani, tapi sebab kita rasa kita ada Allah. Itu saja. Orang yang ketika jiwanya ada Allah, dia takkan rasa perlu create keberanian. Kita tak perlu create sesuatu yang macam kita nak rasa aku kena berani. Tak perlu. Kita cuma rasa Allah ada, so kita buat je. Kita tahu kita nak menuju sana sebab tujuan yang betul, yang baik, yang benar. Yang sampai memang betul insiden macam Zaki tu bro pernah alami, pergi studio seorang-seorang kan, tingkat 3 malam-malam sebab barang tertinggal, orang kata macam-macam jumpa, tapi kita jalan kita jalan seperti biasa. Bukan sebab kita berani, bukan sebab kita kuat, tapi sebab kita rasa ada Allah. So serah pada Allah. Allah je yang tahu Allah nak jadi apa pada diri kita, serah Allah. Kan? Maka di situlah bagi bro pelajaran pertama, insiden apa yang berlaku pada kisah seram, contoh di kisah bab berenang dan sebagainya tu. Intinya sebenarnya kita yakin tak kita ada Allah. Mungkin juga ujian-ujian yang jadi pada sahabat kita seperti Prince Smith, seperti orang yang diganggu. Sebenarnya ujian tu adalah nak tunjuk pada diri kita, kita ni sedar tak kita ada Allah. Kalau kita belum rasa Allah tu dekat pada diri kita, Allah nak tunjukkan. Seandainya kau jauh pada Allah, maka ini yang akan berlaku. Maka untuk diri bro, memang bro bukan amalkan ayat. Yang pertama sekali mesti amalkan dengan keyakinan kepada Allah. Apa yang baik, yang buruk, rezeki, kerja, pelajaran, keluarga, kesihatan, itu sebenarnya di tangan Allah. Kebaikan di tangan Allah, keburukan juga di tangan Allah, yang mana di luar wilayah perbuatan kita. Dan yang selebihnya itu ya kemampuan kita. Pelajari lebih banyak. Untuk menguatkan rasa dekat dengan Allah adalah memperbanyak mengkaji apa yang Allah sampaikan dalam ayat-ayatnya, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada yang lain sebelum tutup? Dah 1 jam lebih dah. Agak memang bro dah cerita ni mesti panjang sebab mesti ramai yang nak kongsi kisah. Ada tak kata-kata akhir lain kalau Iman atau Airil? Ada tak nak sampaikan? Siapa di sini yang nak berkongsi cerita akhir atau pandangan anda berbincang? KZ ada nak. Okay, KZ nak share. Silakan KZ nak share. Alright. Lain agak gangguan di sini saya di Perlis tu. Di Perlis nampaknya gangguan. Dah hilang. Okey, nampaknya Airil atau Iman kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, KZ boleh. Okey, saya cuma nak bagi pandangan dari segi buku yang boleh kita baca buku yang kita boleh baca untuk memahami masalah isu, masalah jin, masalah gangguan, semua ni lah. Yang pertama adalah buku Akidah Islam karangan Syed Sabiq.
akidah Islam Syed Sabit, dia ada satu bab khas membincangkan tentang masalah jin. Jadi bagi saya satu kitab dan kupasan yang bagus di situ. Penjelasan yang membatasi. Halo, dengar tak? Dengar? Okey, boleh share tak apa kupasannya? Okey. Dalam kitab akidah Islam Syed Sabit tu, antara poin yang saya ingat, dia kupas berkenaan dengan sebenarnya bila kita bincangkan tentang isu jin ni, dia hal yang gaib, maka kita kenalah membatasi perbincangan kita tu dengan berdasarkan maklumat berdasarkan sumber yang sahih, berdasarkan sumber yang datang daripada wahyu, bukan daripada khayalan manusia. Kemudian Rasulullah SAW sendiri pun tidak ada suatu kuasa yang hebat lah, yang boleh berkomunikasi langsung dengan jin bila-bila masa Nabi nak, tak. Tapi interaksi yang berlaku tu pun dalam satu peristiwa yang adalah hadis yang sahih, dan bagaimana Nabi pergi berjumpa dengan kaum jin dan mengajarkan Islam kepada mereka. Sebatas itu. Selebih daripada itu sebenarnya jin ada dunianya sendiri dan kita manusia ada dunianya sendiri. Kemudian itu antara perbincangan dalam kitab itulah yang saya ingat. Jadi poinnya bagi yang kalau saya dapat simpulkan daripada kitab itu adalah itulah dia, yang kita tak perlu rasa takutlah dengan jin, sebab dia ada dunia dia, kita ada dunia kita. Bahkan sebenarnya jin lah patut takut dengan manusia, bukan kita takut pada dia lah. Itu poin dia. Kemudian kitab yang bagus lagi adalah kitab Nizam Islam, dan kitab-kitab yang terkait dengan kitab ini seperti kitab Mafahim. Kerana kat situ dibahas tentang masalah akidah Islam, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana qada dan qadar, bagaimana idrak sila billah. Jadi perbincangan itu membuat kita faham sebenarnya kita manusia ni, kita perlu ada hubungan dengan Allah. Allah lah pemilik segala sesuatu, tidak akan berlaku kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan sebab jin tu yang hebat berkuasa boleh mencederakan kita, bukan. Apa yang berlaku pada kita tak lagi daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu dua kitab yang saya sarankan, dua atau tiga kitab yang untuk kita baca. Dan dalam kitab Fikrul Islam ataupun terjemahan kitab Bunga Rampai Pemikiran Islam, di situ Muhammad Ismail mengupas tentang ketakutan. Okey, jadi bagaimana kita takut tu sebenarnya itu tak lari daripada kita punya naluri lah, dan bagaimana kita meletakkan naluri itu dengan yang betul. Tapi saya rasa perbincangan kita pada hari ini telah sebenarnya mengupas perkara inilah. Daripada perbincangan kita, saya rasa semua itu alhamdulillah, perbincangan yang kita bincang sepanjang tadi, sebenarnya benda itu dikupas dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Cuma tentu kita tak boleh faham 100% dari kitab tu kan. Tapi perbincangan itu dah ada kat situ. Kalau untuk mendalami, saya sarankan kepada peserta, ini kitab-kitab yang boleh kita rujuk. Wallahu alam. Saya pulangkan kepada Bro Azli. Saya rasa kita kena beransur ni. Baik. Ini kita ada Hakim dah last minute, dah hujung-hujung ni baru dia join. Setakat ni ada apa-apa cerita yang Hakim nak kongsi? Atau Hakim hanya rasa tak apa, hari ini akan tonton di YouTube saja? Hakim macam mana? Atau kita bagi laluan untuk Hakim sepatah dua kata lah. Boleh ulang balik ke? Hakim dah hujung-hujung, jadi ada nak sampaikan apa-apa tak berkaitan cerita kita? Tajuk hari ni lah. Boleh terangkan sedikit lah tentang perbincangan hari ni. Boleh terangkan sedikit? Kita cerita hari ni tentang bagaimana pengalaman Bro sendiri, ada Hakim, Iman, Airil, bercerita tentang pengalaman dengan gangguan yang bersifat misteri lah, yang selalu kita kaitkan dengan gangguan makhluk halus atau gangguan jin.
Dan kemudian kita letakkan situasi itu sebenarnya masalah tu di mana, bagaimana gangguan ini muncul, atau apa potensi yang boleh kita buat untuk sebenarnya menghalang gangguan-gangguan seperti inilah. Banyak tadi kita cerita tentang hubungan, keyakinan, kita cerita tentang idrak silabillah dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bagaimana sebenarnya pemahaman kita terhadap interaksi dengan Al-Quran bagi memulihkan diri kita atau merawat diri kita daripada gangguan adalah dengan meyakini atau memahami apa yang Allah sampaikan dan menjadikan di sebuah bentuk keyakinan. Kurang lebih macam tu cerita kita. So mungkin Hakim ada nak tambah sedikit sebelum kita tutup. Okey, boleh sikit. Saya tambah sikit. Boleh, silakan. Jadi pada pandangan saya, masalah seperti gangguan jin yang orang cakap ni kan, gangguan jin, histeria dan sebagainya, bagi saya masalah seperti ini berlaku dekat mana-mana saja kat dunia. Dekat negara mana-mana lah, termasuk negara kita, orang Melayu kita. Jadi benda ni bukan masalah orang Islam saja, juga berlaku dekat pelbagai bangsa dan orang lain. Jadi bila kita tengok balik, sebenarnya masalah ni banyak kait rapat dengan kesihatan mental lah, kesihatan minda kita. Dan perkara ini boleh berlaku jika ada gangguan dalam kepala mereka, dalam otak mereka. Okey. Baik. Okay. Jadi banyak orang mengaitkan perkara seperti ini dengan benda-benda yang mistik lah. Kalau dekat negara kita, orang Melayu Islam, kita kaitkan dengan jin dan sebagainya, hantu dan sebagainya. Kalau dekat negara-negara lain, bangsa-bangsa lain, mungkin dia kaitkan dengan kuasa-kuasa jahat yang lain. Jadi sebenarnya benda ni berlaku kat mana-mana saja dan hanya berlaku disebabkan masalah dalam kepala mereka lah, masalah kesihatan mental mereka. Jadi Islam ni beri solusi dengan cara kita supaya selalu bertenang, selalu bersabar dengan ujian, dengan cabaran hidup. Jadi dengan kita merapatkan hubungan kita dengan Allah, melakukan ibadah dan sebagainya, hanya perkara itu dapat menenangkan minda kita supaya kita tidak stres dengan tekanan hidup. Jadi sebenarnya ini dapat mengelakkanlah daripada berlakunya gangguan mental seperti histeria yang kita nampak lah kat sini. Bagi saya macam itulah. Kita kena jaga kesihatan mental kita dengan cara mendekatkan diri dengan Allah, melakukan amal ibadat dan faham dengan apa yang Islam bawa ni supaya mental kita juga akan terjaga. Macam itulah. Jadi dengan kata lain sebenarnya sebab ada kes ustaz ataupun orang yang mengajarkan Islam pun menerima gangguan yang serupa. Jadi kuncinya di mana tu? Kalau menurut Hakim lah. Sebab secara pengalaman pun memang ada golongan ustaz atau yang memahami yang rajin ibadah pun cenderung terkena masalah yang serupa. Mungkin ada sesuatu yang missing dalam ibadah tersebut. Apa mungkinnya menurut Hakim membuatkan mereka juga terjebak dalam masalah yang sedemikian? Okey, pada pandangan saya, kadang-kadang masalah kesihatan mental ni walaupun dia dah cukup dia punya usaha untuk elakkan stres dan sebagainya, ada juga faktor genetik yang boleh menyebabkan benda tu jadi parah. Buatlah macam mana pun dia akan jadi juga. Maksudnya kalau orang yang ada genetik yang parah, kesihatan mental macam ni, dia kena lagi kuatlah usaha dia untuk elakkan tekanan hidup macam tu lah. Lepas tu kena kuatkan lagi usaha untuk selalu bertenang. Itulah. Dan kunci kepada ketenangan apa yang Hakim boleh sarankan? Kunci kepada ketenangan, kita berbalik kepada ajaran Islam lah. Kena faham betul-betul apa yang Islam ajar itu. Baik, terima kasih Hakim. Untuk terakhirnya, mungkin sedikit tambahan kepada sahabat-sahabat yang lain kan? Cuma kuncinya memang akidah yang benar akan membawa kepada jiwa yang tenang, dan jiwa yang tenang itu akan menjadi kuat menghadapi apa juga cabaran, baik maupun dalaman dan luaran. Dan tidak kalah menarik juga, cabaran dan gangguan ini bukan hanya bersifat emosional, tapi kadang-kadang gangguan bersifat fikiran. Ada gangguan yang tidak mampu dikalahkan dengan emosional, tetapi ditewaskan melalui pemikiran.
iaitu pemikiran seperti sekularisme, liberalisme seperti yang kita bincang-bincangkan sebelum ini. Itu juga sebuah bentuk gangguan yang tidak disadari, akhirnya manusia terjebak dan membawa kepada kehancuran. Itu antara gangguan yang tidak disadari. Mungkin juga kita akan kupas kepada gangguan-gangguan yang bersifat real ini di masa akan datang. Wallahualam, kita serahkan kembali kepada KZ untuk menutup majlis. Wallahualam, saya serah kembali. KZ, ada tak? Okey, kalau KZ pun tak ada juga, macam tu tak apa. Kita tutuplah dulu dengan majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi akan datang.